hadis yang pertama dalam bab ni, iaitu hadis yang ke-79, di mana Abu Hurairah, namanya Abdul Rahman bin Sakhr, di mana beliau lebih dikenali dengan kunyahnya, gelarannya Abu Hurairah, daripada namanya sebenar, Abdul Rahman bin Sakhr. Ya, dan Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW secara mutlaknya. Dia mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda, ya, apakah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, yakni makmum yang sedang salat dalam jemaah, dia mengangkat kepalanya sebelum imam, ya, apakah dia tidak khawatir Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keldai, atau Allah akan mengubah mukanya menjadi muka keldai? Mengangkat kepalanya bolehlah kita kata sama ada dalam ketika sujud atau rukuk. Ya, ketika imam sedang sujud, makmum di belakang pun tengah sujud atau tengah rukuk. Sekiranya makmum itu mengangkat kepalanya daripada rukuk atau mengangkat kepalanya daripada sujud, maka Rasulullah kata, tidakkah mereka khawatir kepala mereka atau muka, wajah mereka, ya, akan diubah menjadi seperti kaldai. Ya. Jadi ini kita kata kenyataan Rasulullah dalam bentuk pertanyaan, tidakkah mereka khawatir? Ya. Tetapi yang dimaksudkan dengan pertanyaan di sini adalah istifham taubih, atau boleh kita kata, ya, persoalan ancaman. Dia sebenarnya ancaman, ya, tetapi dinyatakan dalam bentuk soalan. Ya, maknanya tak ada jawapan ni kat situ. Ya, bukan soalan yang mengharapkan jawapan. Ya, sebaliknya soalan yang berbentuk ancaman. Ya, maka dapat kita lihat daripada kenyataan ataupun ancaman Nabi SAW, ya, bahawa imam dalam solat, ya, dia dijadikan supaya makmum di belakang mengikutinya, ya, mengikutinya dalam pergerakannya. Maka jangan ada pergerakan daripada makmum, ya, sebelum imam bergerak, ya, demi untuk merealisasikan mutaba'ah. Ya, mutaba'ah, ikut imam di depan. Kerana jelas kalau makmum sudah bergerak, ya, sebelum imam, itu sudah berubah, ya, daripada makmum mengikuti jadi akhirnya dia mendahului, ya, dan imam pula mengikuti dia. Ini sudah terbalik. Ya, maka itu kita kata, kalau dia sudah mendahului imam, kalau sekiranya makmum itu mendahului imam dalam pergerakannya, maka hilanglah matlamat, objektif daripada solat berjemaah itu. Maka tidak heranlah mengapa Rasulullah SAW sehingga memberi ancaman yang boleh jelas kita lihat, satu ancaman yang cukup keras, bahawa kepala atau wajah orang yang mengangkat kepalanya daripada sujud ataupun rukuk sebelum imam, ya, kepala atau wajahnya itu akan ditukar kepada seburuk-buruk wajah, seburuk-buruk kepala, iaitu kepala atau wajah. Sedikit perbincangan, ya, di kalangan para ulama tentang apakah hukumnya kalau sekiranya makmum itu mendahului imam dalam pergerakan. Ya, sekiranya dia mendahului imam sebelum rukuk, atau ketika bangkit daripada rukuk, i'tidal, atau dia mendahului imam sujud atau bangun daripada sujud, atau dia mendahului imam dalam takbiratul ihram itu, ya, atau, ya, memberi salam, dalam memberi salam. Maka ada beberapa pendapat para ulama dalam hal ini. Jumhur,
mereka melihat bahawa jumhur, maknanya majoriti para ulama, mereka melihat bahawa selain daripada takbiratul ihram, sekiranya makmum itu mendahului imam dalam selain takbiratul ihram, salatnya masih sah, maknanya tak batal. Ini berbeza dengan pendapat yang kedua, ya, yang melihat bahawa sekiranya makmum itu mendahului imam dengan satu rukun, maknanya dia rukuk sebelum imam, atau dibangkit i'tidal sebelum imam, atau disujud, ya, daripada satu pergerakan ke satu pergerakan, itu semua rukun, ya. Sekiranya dia, Waalaikumsalam, sekiranya dia mendahului, ya, lalu dia tidak memperbetulkan keadaannya dengan kembali kepada posisinya yang sebetulnya, sekiranya dia kembali, tidak ada masalah. Maksudnya dia terrukuk sebelum imam, lalu dia, apabila dia sedar kesilapan dia kembali balik berdiri, ya, atau dia bangkit daripada sujud, ternyata dia mendapati imam masih lagi sujud, dia terus balik sujud balik, maka di situ tak ada masalah. Tetapi sekiranya dia terus kekal, ya, mendahului imam dalam satu rukun itu, maka solatnya terbatal, ya. Maknanya dia, imam sedang sujud, lalu dia bangun daripada sujud sebelum imam, dan dia mendapati imam masih lagi sujud, tetapi dia dengan sengaja kekal dalam keadaan duduknya atau dalam keadaan berdirinya, ya, sedangkan imam masih lagi sujud, ya, dia terus kekal dalam kesalahan itu, maka pendapat kedua, mereka melihat bahawa solatnya telah terbatal, ya. Tetapi kita melihat bahawa yang rajih adalah pendapat yang ketiga, yang mengatakan bahawa perbuatan makmum mendahului imam dalam pergerakannya dengan sengaja, ya, perbuatannya mendahului imam dengan sengaja itu sahaja akan terus membatalkan solatnya, sama ada satu rukun ataupun apatah lagi kalau lebih, ya. Ini kerana kalau kita lihat seperti mana dalam hadis Nabi SAW, di mana baginda mengatakan, tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, tidakkah dia khawatir muka atau wajahnya atau kepalanya akan diubah menjadi keldai? Diangkat sahaja, Rasulullah dah beri ancaman bahawa kepala atau wajahnya akan diubah menjadi keldai, ya. Maka kita kata ancaman ini jelas bagi mereka yang sengaja, ya. Adapun yang tidak sengaja itu, ya, kaedah atau nas yang lain memperincikan bahawa dalam hal yang tak sengaja, ya, itu memang diberi kemaafan, ya, dalam apa juga hal yang kita tak sengaja, yang kita silap, ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya Allah, jangan engkau ambil kesalahan kami sekiranya ia berlaku kerana kami, ya, tersilap atau terlupa, ya. Maka yang rajihnya adalah pendapat yang ketiga yang kita sebutkan tadi, bahawa sekiranya makmum itu dengan sengaja mendahului imam, solatnya akan terus terbatal ketika itu juga, ya. Baik, daripada hadis yang pertama ni dapat kita ambil beberapa kesimpulan, ya. Yang pertamanya adalah larangan mengangkat kepala daripada rukuk ataupun sujud sebelum imam, ya. Ini kerana tidaklah Rasulullah memberi ancaman kecuali bagi menunjukkan bahawa perbuatan itu adalah haram, ya.
Dan bukan kita kata makruh saja, ya. Kerana kalau ada ancaman sebegitu, ya, ia tidak lain dan tidak bukan menunjukkan bahawa dia adalah haram, ya. Ini kerana kalau kita lihat apa yang dimaksudkan, ya, bahkan kita kata ia termasuk dalam perbuatan dosa besar. Bukan saja haram, bahkan termasuk dalam perbuatan dosa besar. Sampai begitu sekali. Kerana ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, bahawa kepala atau wajahnya akan diubah menjadi keldai. Kerana bagaimana kita nak tahu, kita nak bezakan antara dosa besar, dosa kecil, ya? Antara caranya adalah seperti mana yang disebutkan oleh para ulama tentang definisi dosa besar itu. Bahawa apa juga perbuatan, ya, yang disebutkan tentang hukumannya, sama ada dalam bentuk hudud ataupun qisas, atau dalam bentuk ancaman, atau dalam bentuk di mana Rasulullah kata, ya, menyebutkan balasan-balasan tertentu, yang mana yang kemuncaknya adalah kalau sekiranya disebutkan ancaman api neraka. Itu ancaman yang paling besar, ya. Tapi kita lihat dalam hadis ini Rasulullah memberi ancaman, tetapi dalam bentuk, ya, bahawa wajah atau kepala orang itu akan diubah menjadi keldai, ya. Walaupun dalam hadis ini Rasulullah memberi ancaman ke atas orang yang mengangkat kepalanya sebelum rukuk ataupun sujud, tetapi kita kata, ya, kita dapat simpulkan bahawa ancaman ini meliputi semua pergerakan mendahului imam, ya, dan ia sama sekali bukan khas dalam mengangkat kepala sebelum rukuk atau sujud sahaja. Kerana sebabnya sama, mendahului imam. Sedangkan makmum dituntut, diwajibkan untuk mengikuti imam, ya. Kita kata apa yang pasti, apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar, ya. Cuma sejauh mana kita faham atau kita lihat, ini yang perlu dilihat, ini yang perlu diamati. Tapi apa yang Rasulullah sebut itu betul, ya. Maka kita kata boleh jadi kepala atau wajahnya tidak diubah menjadi keldai, tetapi yang diubah adalah sifat orang itu diubah menjadi seperti keldai, ya. Bahkan kita kata itu memang menjadi sifat makmum sekiranya dia sengaja mendahului imam. Memang perangainya seperti keldai. Keldai maknanya apa sifat keldai? Ya, dia bebal, himar ni dia sifatnya dungu, ya. Dia orang kata lambat pick up, ya. Bahkan dalam surah yang lain Allah kata kamathal, dalam surah Al-Jumu'ah, kamathalil himari yahmilu asfara, umpama keldai yang mengangkut buku-buku. Dia mengangkat buku, membawa ke sini kemari, ya. Tetapi dia tidak mendapat manfaat daripada kitab yang dibawa tu, ya. Dalam hal ni Rasulullah menyebutkan lagi keldai juga, ya. Mengenangkan sifat makmum yang apabila dia mendahului imam, kita akan bertanya kepada dia, kau nak pergi ke mana? Ya, kau nak mendahului imam, nak pergi ke mana? Kerana akhirnya engkau tidak boleh nak selesaikan solat engkau sebelum imam. Akhirnya engkau mengajar apa? Umpama orang yang, boleh kita kata bagi perumpamaan yang lain, bagi nak jelas, umpama orang yang berlari kerana nak sampai ke dalam destinasi di dalam kereta api. Kalau larilah macam mana laju sekali pun, engkau akan tetap berada dalam kereta api. Selagi kereta api gerabak tu, paling tidak kepala gerabak kat depan tu tak sampai ke destinasi, engkau tak akan sampai destinasi. Kalau engkau nak mendahului kepala gerabak tu, nahas jadi, ya, engkau akan dilenyekkan, ya. Maka begitulah halnya orang atau makmum yang cuba nak mendahului imam, ya, dalam pergerakan solat itu, ya.
Kita lihat hadis yang ke-80 juga daripada riwayat Abu Hurairah, di mana Nabi SAW bersabda, "Innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bihi fala takhtalifu alaihi." Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelisihinya. Saya ingat ucapan ni kita kena bolehlah kita garislah. Garis. Supaya paling tidak kalau kita tak hafal yang bahasa Arabnya tu, hadis matan bahasa Arab itu, paling tidak kita hafal terjemahan itu. Ingat lepas ni. Untuk kita jadikan sebagai pedoman kita lepas ini. Apatah lagi ketika kita salat berjemaah. Apa kata Nabi? Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, bukan untuk disaingi, apatah lagi untuk didahului. Sebaliknya, imam itu dijadikan untuk diikuti. Satu, maka janganlah kalian menyelisihinya. Kedua-dua jumlah ini saling menjelaskan antara satu sama lain. Tapi kita melihat Nabi SAW selanjutnya memperincikan lagi, menjelaskan jumlahnya yang pertama tadi itu. Jika imam bertakbir, maka bertakbirlah. Maknanya dia kena berturut. Boleh kita kata pergerakan makmum dengan imam, dia tak lari daripada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, dia bersaing. Bersaing maknanya serentak. Kedua, dia mendahului. Dia bergerak sebelum imam bergerak. Imam tak takbir lagi, dia dah takbir dah. Imam tak rukuk lagi, dia dah rukuk dah. Itu dia mendahului. Dan keadaan yang ketiga adalah dia mengikut atau dia menurut imam dalam pergerakannya. Maknanya apa? Apabila imam dah bergerak, baru dia bergerak. Maka kita kata dua yang pertama tadi tu, bersaing atau mendahului, ini ditegah. Apa yang tentu adalah yang ketiga, iaitu menurut atau mengikut pergerakan imam itu. Maka jika imam dah bertakbir, maka barulah kita bertakbir. Apatah lagi dalam kita kata dalam takbiratul ihram tadi. Kita ada sebut tadi yang pendapat yang pertama, pendapat jumhur. Mereka kata kalau dia mendahului tak ada batal. Walaupun kita kata ini pendapat ni marjuh. Marjuh maknanya lemah. Tapi pendapat jumhur mereka kata kecuali takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni dia ada kelainan sikit. Kerana dia itu adalah pembuka salat. Maka makmum itu tak boleh masuk dalam salat kalau imam belum masuk lagi. Maka kita kena berhati-hati. Jangan kita bertakbir takbiratul ihram sebelum imam. Kerana akhirnya pendapat jumhur pun melihat bahawa kalau sekiranya imam sekiranya makmum bertakbir takbiratul ihram sebelum imam, akhirnya keseluruhan solat itu terbatal. Dia tak diterima. Dia perlu ulang balik daripada mula. Jika imam rukuk, maka rukuklah. Dan jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, yakni Allah mendengar orang yang memujinya, ucapkanlah Allahumma rabbana walakal hamd. Duhai Tuhan kami, segala puji untukmu. Jika imam sujud, maka sujudlah. Dan jika imam mengerjakan salat secara duduk, maka salatlah kalian semua dengan duduk. Maka kalau kita lihat hadis yang kedua dan ketiga, hadis yang 80 dan 81 ni, dapat kita lihat bagaimana Nabi SAW menjelaskan tentang hubungan antara imam dan makmum, di mana makmum bertanggungjawab
atau berkewajipan untuk mengikuti pergerakan imam, ya. Bahkan kerana ini adalah hikmah mengapa disyariatkan solat berjemaah itu, supaya makmum, orang kata apa, supaya makmum mengikut, patuh serta tunduk kepada arahan imam itu. Bagaimana arahannya? Dengan ucapan takbir itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Ini semua arahan, di mana makmum di belakang kena tunggu arahan. Maknanya selagi tak dengar arahan, jangan bertindak, jangan bergerak, ya.